Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera diucapkan kepada rakan-rakan yang hadir pada hari ini, terutamanya rakan-rakan pelajar daripada UiTM Jengka. Saya Ahmad Amin Amri bin Azra'i bersama rakan-rakan pembentang saya akan membentangkan isu panas tentang sukan bola sepak yang bertajuk Unforgiven Football Issue. Kami akan berkongsi dengan anda semua mengenai isu-isu yang tidak dapat dimaafkan dalam sukan bola sepak yang mampu mencemarkan keluarga dan tanah air. Bersama saya, rakan-rakan pembentang, iaitu yang pertama saya, Ahmad Amin Amri, akan membentangkan isu yang bertajuk kes rasuah dalam bola sepak. Presenter kedua, iaitu Syabinas, membentangkan isu mengambil barang terlarang iaitu doping dalam bola sepak. Presenter ketiga adalah Tan Guang Sun akan membentangkan tentang isu diving dan bahaya dalam bola sepak. Seterusnya, presenter keempat adalah Muhammad Iman Zul Hakim akan membentangkan tentang perkara yang akan merosakkan imej sukan bola sepak. Dan presenter yang kelima adalah Muhammad Haris akan membentangkan mengenai isu disiplin dalam bola sepak. Seterusnya adalah tajuk-tajuk yang akan kami kongsikan kepada anda semua. Seterusnya, tanpa melengahkan masa lagi, saya akan meneruskan dengan sesi yang pertama yang dibentangkan oleh saya sendiri, iaitu yang bertajuk kes rasuah dalam bola sepak. Antara kes rasuah yang akan dibentangkan adalah nasib 17 pemain pegawai pasukan Kuala Lumpur. Pada 13 Februari 2014, Persatuan Bola Sepak Malaysia iaitu FAM telah mengumumkan keputusan mengenai denda RM5,000 kepada 17 pemain pasukan Kuala Lumpur. 5 pasukan skuad warga kota yang didapati bersalah dengan skandal rasuah dan mengatur perlawanan dijatuhkan hukuman penggantungan seumur hidup beserta denda berjumlah RM20,000. Ketua Jurulatih Stanley Liesworski dari Slovakia, penolong pengurus dan seorang pegawai pasukan turut menerima hukuman yang sama, iaitu penggantungan seumur hidup dan denda sebanyak RM20,000. Seterusnya, kejadian rasuah yang berlaku dalam pasukan ini berpunca daripada sistem pengurusan yang digunakan oleh pasukan Kuala Lumpur ketika itu. Mereka membenarkan pasukan mereka dilantik oleh pihak penaja.
Hal ini disebabkan berikutan isu isu gaji pengurusan dan juga pasukan bola sepak ketika itu diuruskan oleh pihak penaja. Pihak penaja ini cuba untuk mengatur perlawanan dengan mengeluarkan arahan kepada pemain agar sengaja mempermainkan aksi yang teruk dalam perlawanan bola sepak tersebut. Seterusnya, mengatur perlawanan. Ia adalah mengatur perlawanan antara Malaysia menentang Timor Leste semasa kejohanan Sukan C Singapura pada tahun 2015. Pada 21 September 2015, seorang warga negara Singapura, Arul Kusami, mengaku bersalah merasuah pengurus pasukan bola sepak Timor Leste, Orlando Marques Mendes, sebanyak RM45,000 dan 7 orang pasukan kebangsaan negara itu sebanyak RM12,000 untuk sengaja tewas kepada pasukan Malaysia dalam perlawanan bola sepak Sukan C bawah 23 tahun. Berikutan penglibatan tersebut, Arul Kusami dipenjara selama 4 tahun dan seorang warga negara Indonesia pula membantu Kurusami mendapatkan individu berhubung pasukan bola sepak Timor Leste dipenjara selama 30 bulan kerana peranannya bersubhat dalam konspirasi berkenaan. Seterusnya adalah skandal bola sepak Malaysia pada tahun 1994. Skandal sukan di Malaysia yang di mana arena sukan bola sepak tanah air telah dikejutkan dengan kes rasuah besar-besaran pada tahun 1994. Lebih daripada 126 pemain dan jurulatih yang disyaki dan disoal siasat mengatur keputusan perlawanan dalam kejohanan bola sepak tempatan iaitu Piala Malaysia dan Liga Perdana. Sejumlah 21 pemain dan jurulatih telah dipecat sementara pemain lain seramai 58 telah digantung pelibatan dan tidak dibenarkan bertanding dalam sebarang pertandingan bola sepak oleh FAM seumur hidup. Seterusnya adalah peminat bola sepak. Tanah air menyifatkan skandal bola sepak Malaysia pada tahun 1994 ini adalah sebagai pembangkit kepada kejatuhan bola sepak Malaysia. Sebab apa dikatakan sedemikian? Kerana kebanyakan pemain dikatakan adalah aset penting pasukan kebangsaan ketika itu. Kebanyakan pemain hebat digantung penglibatan seumur hidup dari terlibat dengan apa-apa aktiviti bola sepak yang dianjurkan oleh FAM. Ini menyebabkan ranking FIFA pada masa itu jatuh. Antara nama bintang yang terpalit dengan rasuah terbesar ini adalah Malik Rahman, seperti mana yang di dalam slide. Gambar tersebut adalah salah seorang pemain yang membarisi skuad kebangsaan semasa menumpaskan Korea Selatan di Pesta Bola Merdeka pada tahun 1993. Seterusnya adalah apakah itu mengatur perlawanan? Ia merupakan tindakan sengaja suatu pihak atau individu untuk memberikan kelebihan kepada pihak berkepentingan. Seterusnya, mengapa pemain dan pengadil terlibat dengan mengatur perlawanan? Hal ini semua disebabkan oleh judi atau orang bola memanggilnya sebagai bookie. Apakah itu bookie? Bookie itu adalah satu bentuk perjudian dalam suatu pertandingan yang di mana seorang tersebut akan meletakkan sebuah kumpulan dalam satu pertandingan akan menang dalam pertandingan tersebut, seperti kumpulan A akan menentang kumpulan B dan seorang itu meletakkan kumpulan A macam seperti betting untuk kumpulan A menang pada pertandingan tersebut. Dan untuk memenangi betting tersebut, seorang itu akan merasuah pada kumpulan B sebagai contoh untuk berbuat kalah, untuk membagi peluang kepada kumpulan A untuk gol
untuk menang dalam pertandingan tersebut. So dia seorang itu akan menang betting tersebut mengikut apa yang keputusan perlawanan yang berlaku ketika itu. Seterusnya, pengajaran yang boleh kita dapati dari tragedi rasuah tersebut antaranya adalah yang pertama, mencemarkan imej sukan bola sepak negara di mata antarabangsa. Malaysia ketika 1994 telah terpalit dengan kes rasuah yang besar menyebabkan Malaysia mendapat imej yang buruk dari pihak antarabangsa sehinggakan ranking Malaysia jatuh atas faktor tersebut. Yang kedua, menjadi penyebab mutu sukan bola sepak merosot. Kes rasuah tersebut akan menyebabkan pemain tidak akan bermain bersungguh-sungguh dan bertanding dengan tidak bersungguh-sungguh seperti pihak lawan serta pihak lawan tidak mendapat advance experience daripada pihak lawan yang dilawan ketika pertandingan. Seterusnya adalah kepercayaan peminat dalam pasukan bola sepak akan terjejas. Peminat tidak lagi ingin menonton atau menyokong pasukan kegemaran mereka. Dan ini akan pasti menjejaskan income pada pasukan tersebut. Kerana mereka tidak lagi melihat pasukan yang mereka minati bermain dengan bersungguh-sungguh untuk memenangi kejohanan tersebut. Seterusnya adalah menjejaskan hubungan dalam pasukan. Bila seseorang dalam pasukan telah mengambil rasuah, seterusnya menyebabkan kekalahan pada ahli pasukan yang lain, pasukan lain pasti akan marah terhadap orang yang menjadi penyebab kekalahan tersebut. Ini akan menyebabkan renggangnya hubungan tersebut, seterusnya semakin terjejas prestasi pasukan tersebut. Yang kedua terakhir adalah hilangnya kerjaya dalam bola sepak. Seperti mana kita tahu, pemain atau pengurus pasukan yang terlibat dengan kes rasuah akan dijatuhkan hukuman yang berat seperti digantung pelibatan dalam sukan bola sepak seumur hidup. Seperti mana yang berlaku pada skandal bola sepak tanah air tahun 1994. Yang terakhir adalah jatuh moral dan maruah diri. Apabila telah diketahui ataupun telah terkantoi seorang tersebut terlibat dengan rasuah, pasti akan dipandang serong oleh orang lain. Dia memberikan malu kepada diri sendiri serta keluarga mereka yang terlibat dalam rasuah tersebut. Baiklah, demikian adalah berakhirlah perkongsian saya pada hari ini. So, saya meneruskan pembentangan ini pada presenter seterusnya, iaitu Syabinas. Dipersilakan. Okay. Terima kasih kepada Ahmad Amin dan selamat sejahtera dan selamat pagi kepada para hadirin sekalian. Isu yang saya ingin membentangkan adalah isu pengambilan dadah atau lebih dikenali sebagai doping dalam bola sepak. Seterusnya. Apakah itu doping? Dan maksud doping dalam bola sepak dan apa kesannya? Doping ialah penggunaan bahan yang meningkatkan prestasi dan bahan terlarang yang direka untuk meningkatkan prestasi seseorang atlet tersebut. Secara ringkasnya, doping ini boleh meningkatkan stamina, boleh meningkatkan kekuatan sesetengah atlet. Maybe pecutan mereka akan lebih laju, mungkin Usain Bolt pun akan kalah, macam itulah. So doping ini memang akan memberi kesan atau kuasa luar biasa kepada atlet-atlet tersebut. Tetapi agak-agaklah kuasa luar biasa bukan macam Spiderman macam tu, mungkin just increase stamina ke macam tu je. Seterusnya. Okay. Kita pun akan bertanya kan, macam mana atlet-atlet yang bertaraf antarabangsa
mereka mempunyai tahap mental dan fizikal yang tinggi, tetapi macam mana mereka boleh terjebak dalam isu doping ini? Kita sebagai pelajar universiti biasa pun tahu kesan doping dan faktor-faktor buruknya, tetapi terdapatlah faktor-faktor yang menyebabkan pemain masih melakukan doping. Yang pertama adalah ramai atlet akan berasa tertekan untuk sentiasa beraksi pada tahap tertinggi. Kedua-duanya sendiri dan rakan sebaya mereka, dan seperti yang ditunjukkan oleh kes-kes di seluruh setekan, sesetengah akan terdorong untuk menggunakan doping untuk meningkatkan peluang mereka untuk menang. Biasanya atlet muda pada mula kerjayanya mereka sangat terdedah kepada tekanan ini. Sebagai contoh, kalau match MU kalah ke apa, mesti kat media sosial semua akan kutuk Fred ke Martial macam tu. So memanglah untuk cope stres dan tekanan tersebut, mereka akan resort kepada melakukan doping. Dan faktor kedua adalah atlet yang mengalami kecederaan teruk akan tergoda untuk melakukan doping dengan harapan dapat mempercepatkan proses penyembuhan mereka. So mungkin mereka mempunyai mereka hendak main probably cup final ke UCL final, mereka tercedera tak boleh main, so mereka juga akan menggunakan doping. Dan akhir sekali adalah kejahilan, tekanan rakan sebaya dan kekurangan pemahaman tentang kesan negatif doping menyebabkan sesetengah atlet mengambil bahan yang mereka tidak tahu adalah dilarang. Mereka mungkin tidak sedar bahawa bahan yang mereka pilih untuk diambil adalah dilarang. Seterusnya. Okey. Sekarang kita akan tengok kepada apakah hukuman FIFA untuk doping. Okay. Jika atlet didapati bersalah kerana mengambil ubat meningkatkan prestasi, mereka tertakluk kepada larangan daripada sukan itu dari beberapa bulan hingga seumur hidup berdasarkan keterukan kes individu. So terdapat dua kes yang kita boleh tengok kat sini. Yang pertama adalah jika penggunaan bahan terlarang itu tidak disengajakan, larangan boleh bertahan sehingga 2 tahun. Walau bagaimanapun, jika pemain itu dengan sengaja mengambil bahagian dalam doping haram, mereka akan digantung sehingga 4 tahun. Dan kes kedua adalah FIFA menyifatkan sebagai kaedah intentionality sebagai pemain yang sengaja ingin menipu atau mengambil bahan tersebut. Mereka mengambil bahagian dalam pengedaran atau pentadbiran bahan doping haram akan membawa kepada larangan seumur hidup. So memang pemain yang terlibat dalam pengedaran dan pentadbiran lebih teruk lah dendanya. Seterusnya. Pemain-pemain bola sepak terkenal yang telah dituduh doping. Okey, yang ini memang top of the list lah, semua orang pun tahu. Diego Maradona. Salah satu kes penyalahgunaan bahan yang paling menonjol dalam bola sepak sejak kebelakangan ini ialah kes Diego Maradona pada Piala Dunia 1994 di Amerika Syarikat. Selepas beliau menjaringkan gol menentang Greece, sambutannya menjadi ikonik untuk semua sebab yang salah apabila dia berlari ke arah salah satu kamera tepi, menjerit dengan muka yang herut dan mata terbeliak. So, beliau pada mulanya tidak tertangkap dengan ujian dada ke apa, tapi beliau sendiri kena tertangkap selepas membuat sambutan golnya. So anda boleh tengok kat image tengah tersebut adalah sambutan live-nya yang telah mengakibatkan dia tertangkap dalam kes doping.
Tetapi Maradona menafikan bahawa dia mengambil bahan haram, menyatakan bahawa jurulatih peribadinya memberinya minuman berkuasa Red Fuel yang memesongkan keputusan sampel ujiannya. Akhirnya, perlawanan menentang Greece menjadi penampilan terakhirnya untuk pasukan Argentina. Seterusnya, yang kedua adalah Mamadou Sakho. Selepas perlawanan Liga Eropah pada 2016, bekas pemain pertahanan Liverpool Mamadou Sakho didakwa mengambil ubat pembakar lemak terlarang, walaupun UEFA kemudiannya memutuskan untuk menolak pertuduhan terhadapnya. Yang ketiga, Samir Nazri. Samir Nazri digantung selama 18 bulan dalam satu lagi kes berkaitan penyalahgunaan bahan selepas didapati melanggar pelanggaran doping ketika dipinjamkan ke Sevilla pada 2016. Player keempat adalah Paulo Guerrero, Kapten Peru. Paulo Guerrero disahkan positif menggunakan bahan yang dikaitkan dengan kokain dan dilarang bermain untuk negaranya pada Piala Dunia 2018. Walau bagaimanapun, veteran Guerrero ini dia memang punyai kontak-kontak besar, kabel pun kuat. So, selepas beberapa rayuan berprofil tinggi, beliau pun boleh bersambung aksi untuk Peru di Rusia. So, beliau tidak dikenakan buang atau digantung dan seterusnya. Andre Onana. Beliau pertuduhan terbesar dalam beberapa tahun kebelakangan ini ialah apabila penjaga gol Ajax Onana digantung selama setahun oleh UEFA pada Februari 2021 selepas dia didapati positif menggunakan sejenis bahan doping yang bernama furosemide. Pemain berusia 25 tahun itu kemudiannya berjaya meringankan hukumannya kepada 9 bulan oleh Mahkamah Timbangkara Sukan pada Jun dan bersedia untuk menyambung semula kerjayanya tidak lama lagi. Sebab itu kita pun sekarang dah tak boleh tengok penjaga gol Ajax ini kerana kes doping lah. Dan itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih saudara Shivanas. Seterusnya saya akan meneruskan pembentangan kami dengan tajuk isu diving dan dangerous play dalam bola sepak. Apakah maksud diving dalam bola sepak? Maksud diving dalam bola sepak ialah ketika salah satu pemain berpura-pura terjatuh, diserang dan disakiti oleh pemain dari pasukan lawan walaupun nyatanya tidak terjadi kontak fizik. Tujuannya adalah untuk membohongi penghadiah supaya pasukan lawan dikenakan hukuman. Tindakan diving ini telah menyimpang dalam sukan bola sepak kerana perbuatan ini telah menjejaskan nilai keadilan, kejujuran, kewajaran dan profesionalisme. Penghadiah yang jeli mengamati pemain yang melakukan diving akan memberi hukuman kad kuning atau kad merah apabila pemain itu dianggap sengaja merugikan pasukan lawan. Seterusnya ialah ciri-ciri diving dalam bola sepak. Ciri yang pertama ialah jarak waktu antara kontak fizik dengan tindakan menjatuhkan diri. Yang kedua, sikap membentukkan badan ke salah satu anggota pemain lawan seakan mendapatkan gangguan. Dan ketiga, sikap menjatuhkan diri ketika berhadapan satu lawan dengan keeper di area penalti, atau yang paling sering menjadi kritik adalah sikap merintis secara berlebihan seakan mengalami cedera namun kemudian mereka sanggup berdiri dan berlari seperti normal setelahnya. So, gambar yang telah dipaparkan adalah
adalah tindak perbuatan diving yang telah dilakukan oleh pemain yang berbaju warna merah dengan keadaan yang tidak mempunyai body contact dengan pemain yang baju warna kuning. Seterusnya, kami telah menyediakan satu video yang pendek untuk para peserta. Isu yang seterusnya akan dibincangkan ialah dangerous play. Dangerous play merupakan istilah pelanggaran dalam bola sepak yang dapat membahayakan pemain lawan. Seperti dengan gambar yang telah dipaparkan, pemain akan melakukan tackle, tendangan, menejang, memukul hingga perkara yang berpotensi membuat pemain lawan cedera. Tackle yang dilakukan oleh pemain untuk menejang kaki lawan yang berpotensi menyebabkan cedera serius akan menerima hukuman kad kuning atau kad merah daripada pengadil. Yang seterusnya, sebelum saya akhirkan pembentangan saya ingin membincangkan sedikit tentang delay of game. Istilah delay of game adalah bermaksud pemain sengaja melakukan tindakan yang bertujuan untuk mengulur waktu permainan. Hal ini biasanya oleh seorang pemain yang berpura-pura kesakitan untuk membiarkan waktu berjalan. Hasil tersebut bertujuan supaya waktu cepat habis, kemudian pertandingan segera berakhir. Biasanya pemain dari pasukan yang skornya unggul melakukan pelanggaran seperti ini. Pengadil akan memberi hukuman kad kuning, bahkan jika dilakukan oleh pemain yang sama secara berurang, mereka akan mendapat kad merah. Itu saja daripada saya. Seterusnya saya akan menserahkan pembentangan saya kepada saudara Iman untuk pembentangan yang seterusnya. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara Tuan.
Assalamualaikum dan selamat pagi kepada pelajar UiTM juga. Saya Muhammad Imazul Hakim akan menerangkan tentang perkara yang merosakkan imej dalam bola sepak. Perkara yang merosakkan imej dalam bola sepak, yang pertama ialah isu perkauman atau dipanggil sebagai rasisme. Dalam bola sepak, persatuan ialah penyalahgunaan pemain, pengawal dan peminat kerana warna kulit, kewarganegaraan atau etnik mereka. Yang kedua, masalah ini juga ialah pemain yang terlibat dengan perkara yang akan memburukkan nama mereka atau kelab serta membolehkan dirinya digantung atau dikenakan denda disebabkan seperti rape, serangan seksual dan sebagainya. Mari kita lihat pada diskriminasi report dalam bola sepak. Dalam diskriminasi report ini menunjukkan antara professional game dan grassroots game, iaitu dari tahun 2017 hingga ke 2019. Mari kita lihat bahagian res iaitu bangsa. Bahagian res iaitu bangsa dalam professional game menunjukkan persen yang sangat tinggi dari 2017 hingga 2018 51.4% dan 2018 hingga ke 2019 menunjukkan persen yang sangat tinggi iaitu 58.8%. Bagi grassroots pula dari tahun 2017 hingga ke 2018 menunjukkan persen 78.1%. Manakala 2018 hingga ke 2019 menunjukkan persen meningkat sebanyak 82.6%. Seterusnya, mari kita lihat pada kolom sexual orientation. Pada professional game menunjukkan persen 26.1% dan pada 2018 hingga 2019 menunjukkan penurunan persen iaitu 19.2%. Dan kita lihat pula pada grassroots game pada 2017 hingga 2018 menunjukkan persen sebanyak 5.3%, manakala 2018 hingga ke 2019 menunjukkan persen meningkat sebanyak 7.3%. Seterusnya, kita lihat pada kolom religion. Dalam professional game 2017 hingga 2018 menunjukkan persen sebanyak 14.5%, manakala 2018 hingga 2019 menunjukkan 19.5%. Seterusnya, grassroots game pada religion menunjukkan 4.8%, pada 2018 hingga ke 2019 menunjukkan 1.8%, dan selebihnya ialah disability, gender dan other. Masalah tiga ini sangat kurang. Seterusnya, saya akan meneruskan tentang contoh kes rasis dalam bola sepak. Insiden ini pada gambar yang pertama, insiden ini berlaku semasa perlawanan antara Valencia dan Cadiz, iaitu melibatkan pemain Valencia Mauker Daibi bersama dengan pemain Cadiz Juan Salah. Insiden ini berlaku pada 5 April 2021 dan ketika perlawanan sedang berlangsung pada minit yang ke-30. Daibi kelihatan begitu marah apabila Juan melontarkan kata-kata kepadanya, tetapi dia yang dilayangkan kad kuning. Selepas itu, Daibi menerangkan kepada pengadil pemain Valencia bersama selepas itu pemain Valencia menerangkan apa yang berlaku kepada pengadil dan pengadil tidak dapat menerimanya, dan pemain Valencia itu dan turut rakan sepasukannya mengambil tindakan untuk keluar dari padang. Itu adalah merujuk kepada gambar yang kedua. Selang beberapa minit kemudian, pasukan Valencia berbincang untuk meneruskan perlawanan semula dan tanpa sebarang rasis. Ini adalah video kes rasis dalam bola sepak.
ini menunjukkan fake ketika ingin mengambil corner, ia dilontarkan botol. Dan ini ketika referee ingin membuat sepakan percuma. Seterusnya, mari kita lihat kepada kesalahan individu yang merosakkan imej dalam bola sepak. Yang pertama ialah Jeffrey Sigurdsson. Bagi yang tidak mengenali, boleh lihat pada gambar tersebut. Pemain Everton yang ditahan kerana melakukan kesalahan set kepada kanak-kanak. Dia ditangkap kerana menghantar mesej kepada gadis bawah umur secara seksual. Gambar yang ketiga menunjukkan polis Greater Manchester atau dipanggil sebagai GMT berkata rumahnya diserbu pada Julai lalu. Ditahan kemudian dibebaskan dengan jaminan sementara menunggu siasatan. Seterusnya ialah pemain kedua iaitu Benjamin Mendy, pemain pertahanan Manchester City yang telah dihadap ke mahkamah. Dia dituduh kerana menyerang 3 orang wanita di rumahnya di Chelsea antara Oktober 2020 dan 2021. Dia juga telah ditolak ikat jaminan bulan lalu dan diremand di HMP Alcott di Liverpool. Seterusnya, dia juga digantung oleh kelab itu selepas didakwa oleh pihak polis sementara menunggu siasatan. Player yang ketiga ialah player wanita iaitu Aminata Diallo. Aminata Diallo ini ialah pemain wanita PSG yang telah ditahan berhubung dengan serangan ke atas rakan pasukannya iaitu Harma Haroy. Seterusnya, dia menyerang Haroy dengan ganas pada 4 November 2021. Dia juga menggunakan palang besi untuk menyerang rakannya, mengakibatkan rakannya terpaksa ditujukan di hospital akibat cedera teruk. Seterusnya, mari kita lihat pada referee iaitu Byron Moreno. Byron Moreno ini dikenalkan dengan diberi gelaran sebagai Scandal Red. Poin yang pertama, dia melakukan kesilapan dalam perlawanan antara Korea Selatan dan Itali semasa Piala Dunia 2002. Banyak pertimbangan yang tidak betul dalam permainan, terutamanya kepada pemain Hwang San. Pemain Korea ini memijak muka Paolo Maldini serta menipu Del Piero dan mengakibatkan perdarahan yang serius. Tetapi pemain Korea tersebut tidak dilayangkan sebarang kad. Malahan, Turki membuat protes kepada pengadil dan dia yang dapat kad merah daripada pengadil. Dia yang dilayangkan oleh kad merah dari pengadil. Pemain yang terakhir ialah Joey Barton. Joey Barton ini terkenal dengan kes pergaduhan. Contohnya pergaduhan di padang latihan dengan bekas pasukannya iaitu Ousmane Dabo. Dia melakukan serangan menyebabkan kecederaan badan dan retina mata tercabut. Anda boleh lihat pada gambar yang ketiga ini menunjukkan mata Dabo cedera teruk akibat ditumbuk oleh Joey Barton. Seterusnya, Barton juga terkenal dengan menumbuk seorang lelaki 20 kali sehingga patah giginya. Dan poin yang terakhir, Barton akhirnya menjalani hukuman penjara selama 37 hari. Dari tajuk ini, kesimpulan yang kita dapat ialah isu resis ini memberi impak yang sangat besar kepada pemain kerana suasana perlawanan tidak seperti dulu lagi.
dan pemain juga perlu menjaga nama baik mereka supaya tidak dipandang serong dari orang ramai. Sekian daripada saya dan saya akan serahkan sidang seterusnya kepada hari ini. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua peserta. Saya Muhammad Haris bin Abdul Rahman akan mengupas sedikit sebanyak tentang isu disiplin dalam bola sepak. Seterusnya, apakah yang dimaksudkan dengan disiplin? Disiplin bermaksud kepatuhan, kesetiaan dan ketaatan kepada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Disiplin amat penting bagi setiap pemain bola sepak. Dengan adanya disiplin, pemikiran dan kelakuan boleh dikawal supaya sentiasa patuh kepada peraturan, rutin harian dan tanggungjawab sebagai pemain untuk sesebuah pasukan yang diwakili. Seterusnya, sukan bola sepak merupakan satu sukan fizikal dengan kekasaran sudah jadi satu kebiasaan. Terjahan, pelanggaran atau bentesan kerap dilakukan dalam perebutan dengan aksi yang keras tidaklah menjadi satu kesalahan, melainkan pemain itu sendiri dilihat cuba mengasari pihak lawan dengan sengaja. Sistem kad kuning dan kad merah yang diperkenalkan jelas membantu dalam mengawal disiplin pemain. Walaupun begitu, ada jenis-jenis pemain tertentu yang dilihat memang gemar bermain dalam corak yang lebih keras berbanding pemain lain sehingga mendapat kritikan atau julukan nama tertentu. Bukan semua kekerasan layak untuk diberikan kad dengan hanya situasi tertentu sahaja memerlukan pengadil menyelup poket mengeluarkan kad kepada pemain. Berikut adalah 5 pemain yang sudah pasti anda tidak menyangka memegang rekod penerima kad paling banyak dalam kejohanan Piala Dunia sehingga kini. Tangga kelima, Tim Cahill. Penyerang veteran Australia ini telah pun menyertai 3 kejohanan Piala Dunia sebelum ini dengan mula menyertainya pada tahun 2006, 2010 dan 2014. Tetap terpilih sebagai pemain dalam skuad Australia untuk kejohanan 2018. Namun, Cahill bukan lagi berada dalam kesebelasan utama. Mengumpul 4 kad kuning dan 1 kad merah, Cahill berada di tempat kelima pemain paling banyak mengumpul kad sepanjang zaman dengan rekodnya itu dibuat dalam 8 kali penampilan. Seterusnya, di tangga keempat, Rigobert Song. Pemain terkenal dari Cameroon antara pemain Afrika paling ikonik ini adalah seorang yang terkenal dengan reputasi pemain keras di atas padang. Bermain dalam 4 kejohanan Piala Dunia pada kejohanan 1994, 1998, 2002 dan 2010. Beliau terkena penyakit angin ahmah yang menyebabkan tubuhnya koma selama 2 hari sehingga ada pihak yang tersilap melaporkan kematian beliau. Kini tergas semula, rekod kekerasannya dalam Piala Dunia dengan 3 kad kuning dan 2 kad merah yang diperolehnya hanya dalam 9 perlawanan. Seterusnya, di tangga ketiga, Cafu. Pemain legenda Brazil yang terkenal sebagai satu-satunya pemain di dunia yang menyertai 3 perlawanan akhir Piala Dunia berturut-turut pada tahun 1994, 1998 dan 2002. Rekod disiplinnya di atas padang sayangnya kurang menyinar. Bermain dalam Piala Dunia sejak edisi 1994 hingga 2006 dalam 20 perlawanan, Cafu berjaya mengelakkan dirinya daripada di bawah padang. Namun, rekod 6 kad kuning yang dikutip menjadikan dia antara pemain paling kasar di atas padang sepanjang zaman. Di tangga kedua, Rafael Marquez. Rafael Marquez terkenal sebagai pemain tegap yang mengetuai barisan pertahanan pasukan Mexico serta menjadi pemain Mexico pertama bermain dengan kelab Barcelona di Spanyol. Dalam kejohanan Piala Dunia 2018, Marquez menjadi pemain ketiga sepanjang zaman pernah bermain dalam 5 edisi Piala Dunia iaitu 2002, 2006, 2010, 2014 dan 2018. Pada usia 39 tahun, inilah peluang terakhir untuk Marquez memintas pemain nombor 1 dalam jumlah pengurutan kad Piala Dunia. Marquez mengumpul 5 kad kuning dan 1 kad merah dalam semua kejohanan yang disertainya sebelum ini. Belum cukup untuk memintas pendahulu senarai ini. Akhir sekali di tangga yang pertama, Zinedine Zidane. Legenda Perancis ini terkenal sebagai seorang pemain yang mempunyai kemahiran bermain yang cukup cantik. Kemahiran gelecikan Zidane menjadi ikutan ramai. Begitu juga detik-detik yang dihasilkan oleh beliau dalam mengemudi pasukan Perancis memenangi 2 kejohanan besar iaitu Piala Dunia 1998 dan Euro 2000. Bagaimanapun, prestasi buruk
Prestasi buruk pasukan Perancis pada tahun 2002 membawa kepada kebangkitan mereka dalam edisi 2006 di mana Perancis berjaya melayakkan ke perlawanan akhir berdepan Itali. Dalam satu insiden masa tambahan selepas kedua-dua pasukan terikat 1-1, Zidane yang marah terhadap provokasi Marco Materazzi bertindak menanduk Materazzi lalu dibuang padang. Kerjaya Piala Dunia Zidane berakhir pada detik itu, menjadikan Zidane pemegang rekod disiplin paling teruk dalam semua kejohanan Piala Dunia dengan 4 kad kuning dan 2 kad merah dalam 12 perlawanan. Seterusnya, contoh-contoh disiplin dalam bola sepak. Yang pertama, disiplin diri supaya sentiasa merendah diri. Merendah diri adalah sesuatu perkara yang perlu ada di dalam setiap jiwa pemain bola sepak. Dengan sikap yang sentiasa merendah diri, membuat pemain itu sentiasa terbuka untuk mendengar teguran dan arahan dari pengurusan, jurulatih, kapten pasukan dan rakan sepasukan. Dengan sikap merendah diri juga, sifat mementingkan diri sendiri dapat dielakkan. Kerjasama satu pasukan menjadi kuat. Dengan sifat ini juga, prestasi sesuatu pemain itu sentiasa akan meningkat dari hari ke hari. Yang kedua, disiplin supaya sentiasa fokus. Fokus juga merupakan kunci untuk pemain terus mencapai peningkatan prestasi. Fokus terbagi kepada dua, iaitu fokus fizikal dan fokus mental. Fokus fizikal bermaksud pemain perlu memastikan tubuh badan sentiasa mengamalkan aktiviti yang sihat dalam menjaga stamina dan kesihatan, manakala fokus mental bermaksud pemain perlu sentiasa menerapkan setiap arahan yang diberikan oleh jurulatih dan mengetepikan sebarang masalah peribadi. Fokus mental juga boleh menjadikan seseorang pemain itu sentiasa dapat mengawal perasaan sepanjang perlawanan tanpa tekanan. Dengan adanya disiplin supaya sentiasa fokus, pemain akan sentiasa konsisten dalam setiap aksi. Yang ketiga, disiplin dalam menjaga pemakanan dan kesihatan. Prestasi dan stamina pemain adalah berkait rapat dengan disiplin dalam penjagaan makanan. Makanan yang kaya dengan zat ataupun kaya dengan nutrisi adalah sangat penting untuk para pemain. Pengambilan nutrisi yang betul akan meningkatkan keupayaan. Merokok atau tidak menjaga waktu tidur adalah punca utama menyebabkan seseorang pemain itu kekurangan stamina. Yang keempat, disiplin dalam menghormati pengurusan, jurulatih dan rakan sepasukan. Sikap hormat menghormati antara satu sama lain adalah satu sikap yang boleh mencetuskan keadaan harmoni dalam sesebuah pasukan atau kelab. Dengan keharmonian, pasukan atau kelab itu akan menjadi sebuah keluarga yang memerlukan antara satu sama lain. Tanpa disiplin dalam menghormati batas-batas dalam sebuah pasukan, seseorang pemain itu akan menjadikan suasana pasukan atau kelab itu huru-hara dan terumbang-ambing, malahan boleh menyebabkan kejatuhan moral. Yang terakhir, disiplin dalam menghargai masa. Disiplin dalam menghargai masa adalah disiplin yang perlu ada dalam prinsip setiap pemain bola sepak. Sentiasa komited terhadap masa latihan adalah perkara asas yang telah diterapkan dari peringkat akar umbi. Pemain yang gagal menghargai masa akan menjadikan mereka seorang pemain bola sepak yang gagal segalanya. Kesimpulannya, untuk menjadi pemain bola sepak berjaya dan berkebalian tidak hanya berkenaan corak permainan atau kemahiran yang tinggi, tetapi juga berkenaan dengan aspek disiplin. Seterusnya, baiklah, kita akan ke sesi soal jawab. Kepada para peserta yang ingin mengajukan soalan, bolehlah bertanyakan soalan kepada kami. Jika tiada sebarang soalan, dengan ini berakhirnya sesi perkongsian dari kami. Sebentar tadi bagi LDK 2, tajuk pembentangan Unforgiven Football Issue. Semoga semua peserta mendapat sedikit manfaat melalui sesi perkongsian pada kali ini. Mohon maaf sekiranya pihak kami ada melakukan sebarang kesilapan dan kekurangan semasa program ini berlangsung.
Di sini kami sertakan dua link yang perlu peserta isi, iaitu maklum balas peserta program UCE dari pihak PPUK UTHM dan juga kehadiran peserta bagi tujuan isi jel nanti. Untuk makluman, peserta juga boleh kekal sekiranya berminat untuk mengikuti pembentangan seterusnya. Di sini kami menunjukkan langkah untuk mengisi Google Form yang telah diberikan. Yang pertama, tekan link yang telah diberi dan paparan akan menunjukkan seperti ini, maklum balas peserta program University Community Engagement UCE PPUK. Langkah kedua, pilih kursus bola sepak. Langkah ketiga, isikan nama program iaitu Let's Kick the Ball. Langkah keempat, pilih seksyen 1. Langkah kelima, letakkan tarikh ini iaitu 18 Disember 2021. Langkah keenam, lokasi program, sila isikan lokasi program iaitu Google Meet. Seterusnya, link untuk mendapatkan isi jel. Yang pertama, para peserta hendaklah menekan link dan paparan seperti ini akan muncul. Peserta perlulah mengisi nama, mengisi nombor kad pengenalan, nombor telefon, institusi pendidikan, nama institusi, alamat rumah. Para peserta juga boleh memberikan cadangan dan atau komen penambahbaikan untuk program ini. Sekian, terima kasih.